Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Saya menerima terlalu banyak permintaan untuk memberikan respon bagi isu kucing mengiau baca Ya Rahim Ya Rahim. Insya-Allah hari ini saya akan cuba untuk berikan ulasan setelah anda banyak sangat hantar spam dekat komen saya, dekat Facebook saya, dekat dalam inbox, dekat dalam live. So hari ini kita akan bagi sedikit ulasan. Pun begitu, jom kita dengar dulu kenyataan daripada video berkenaan. Jom kita dengar. Kucing tu dia kata apa? Dia mengiau tu dia kata apa? Dia mengiau. Okay. Kucing ni dia panggil tawafi. jenis binatang dia sebut dengan minat tawafin yang selalu belegar di sekeliling kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kucing ni dia mengiau tu dia kata Ya Rahim. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Tapi kadang-kadang orang tu masalah Sayyidina Muhammad, dia tak tahu, dia tak ada ilmu. Dia tak tahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kucing yang duk mengiau kadang-kadang tu, dia duk makan di kedai. Makan di kedai. Soalan. Kucing ni minta dia langut kepala dia, dia mengiau. Orang yang tak tahu bahasa kucing ni, masalah saya nama, dia keh kucing dengan kaki pula. No? Kalau halau dengan tangan tu boleh keh lagi. Sepak ang kaki pula. Sedangkan keluar daripada mulut kucing tu ialah Ya Rahim. Mana apa Ya Rahim? Tuhan yang Maha Penyayang. Kalau Tuhan singkap, kita akan dengar dari mulut kucing ialah Ya Rahim. Ya Rahim. Dia macam mulut kita juga. Masalah saya nak amat. Ludah kita bila mana kita qadha hajat, jangan ludah dalam singki, dalam mangkuk. Sebab ayat liak kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat liak kita ni, kita baca Quran, kita zikrullah sallallahu sayyidina Muhammad. Jadi muliakan laluan zikrullah yang lalu di ayat liak tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita sudah tonton video berkenaan. Jom kita buat beberapa semakan. Pertama sekali, betul kucing disebutkan di dalam hadis sebagai at-tawafin. Bahkan yang sebut berkaitan tentang tawafin dan tawafat ini adalah Nabi Muhammad SAW sendiri dalam hadis yang sahih. Nabi kata innaha laysat binajasin, innama hiya minat tawafin alaikum atau tawafat. Kucing ni dia tak bernajis. Ia termasuk at-tawafin yang duduk di seliling kamu. Jadi istimewa sikit kucing berbanding dengan binatang-binatang yang lain. Kalau binatang-binatang yang lain, dia memang tetap juga kita kena hormat. Tak boleh pergi sepak saja-saja. Kita tak boleh pergi pedajai dia saja-saja. Sama. Cuma daripada sudut kucing, dia ada sedikit istimewa. Hukum kucing tak sama macam kebanyakan haiwan yang lain. Walaupun kucing tetap tak boleh makan. Bulu kucing tu dia tak najis. Kalau dia duduk dekat dengan kita, dia tak bernajis. Demikian juga bekas air yang kucing minum juga tak najis. Secara umumnya boleh minum dari lebihan air hasil diminum oleh kucing. Kalau doktor tak sebut apa-apa lah. Kalau doktor kata, kalau pakar kesihatan kata ini tak boleh ni, ini dah kotor ni, dah najis ni, maka jangan minum lah. Kedua, benar haiwan juga memuji Allah. Ini bertepatan dengan surah Al-Isra ayat 44. Tusabbihu lahu samawatu sama' wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang berada
pada antara kedua-duanya. Sentiasa mengucapkan tasbih bagi Allah. Dan tak ada satu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Akan tetapi kamu tak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyabar lagi Maha Pengampun. Di dalam menjelaskan ayat ini, Ibn Katsir rahimahullah, di dalam tafsirnya dia kata la tafqahuna tasbihahum ayuhan nas li'annaha bi khilafi lughatikum wa hadha 'amun fil hayawanat wan nabat wal jamad wa hadha ashharul qawlain kama thabata fi sahih al-Bukhari an Ibn Mas'ud annahu qala kunna nasma'u tasbih at-ta'am wa huwa yu'kal. Wahai manusia, kamu tidak dapat memahami cara tasbih mereka kerana bahasa mereka dan bahasa kamu adalah berbeza. Ini umum kepada semua jenis makhluk, haiwan ke, tumbuhan ke, ataupun jamat, ataupun benda yang bukan hidup. Inilah pandangan yang popular di antara dua pandangan para ulama. Seperti mana telah sabit di dalam Sahih Al-Bukhari, sebuah hadis daripada Ibn Mas'ud, dia kata kami mendengar makanan bertasbih sedangkan dia sedang dimakan. Perkara ini berlaku bila ketika mereka makan bersama dengan Nabi SAW. Jadi kita nak bagi tahu apa ni sebenarnya ni? Kita nak bagi tahu bahawa bukan hanya kucing saja yang puji Allah, tetapi binatang-binatang lain juga memuji Allah. Bukan setakat binatang yang hidup saja, binatang yang kita tengok ataupun makhluk yang kita tengok macam tak hidup, macam baju, almari, pakaian, jam, remote dan sebagainya. Ini juga sedang memuji Allah. Cuma sifat memuji Allah itu tidak dijelaskan kepada kita. Ialah bahasa dia dengan bahasa kita berbeza, tak sama. Cuma pada zaman Nabi SAW, ketika sahabat makan, mereka dapat mendengar tasbih makanan ketika makan bersama dengan Rasulullah. Bukan setiap hari, waktu tu saja. Itu adalah mukjizat Rasulullah. Ia bukan karamah, ia bukan tanda singkapan ataupun sebagainya. Saat gitu guru kita kata aku pun nampak benda yang sama, aku pun mendengar benda yang sama. Ini tak benar lah. Ia adalah mukjizat Nabi SAW sehingga tasbih makanan itu boleh kita dengar dan boleh dengar bunyi dia tu juga boleh kita faham. Oleh para sahabat boleh faham. Jadi kita sebut kesimpulannya kita tak boleh faham benda ni melainkan kita kata ia adalah mukjizat Nabi SAW. Yang ketiga, setelah kita tahu bahawa haiwan, tumbuhan dan juga jamat memuji Allah dengan caranya tersendiri, maka mewujudkan lafaz adalah perkara yang cukup pelik lah. Kalau nak sebut mereka menyebutkan subhanallah mungkin paling dekat, tapi lafaz juga tidak disebutkan. Hampir cari Quran pun tak sebut lafaz tertentu, demikian juga hadis juga tidak menyebutkan lafaz tertentu. Tetapi yang disebutkan kepada kita, kita tak berjaya faham hal berkenaan. Bukan maksud kita ni orang yang tak reti bahasa haiwan ke, reti bahasa haiwan ke, itu tak ada kaitan langsung. Apatah lagi lafaz ya rahim, ya rahim, ya rahim bila kucing mengiau. Lagilah sangat-sangat jauh. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya agak muskil apabila Ustaz Zainul Asri sebut pada akhir jangan kita ludah merata-rata lah, lagi ludah pada tempat buang hajat tu. Sebab kita boleh je meludah dekat mana tempat yang sepatutnya kita ludah. Siap singki ke, dekat atas lantai kemudian kita basuh ke dan sebagainya. Tak ada masalah. Bahkan adakah kita nak kira dekat situ bahawa disebabkan ayat liuk kita ni ada zikir kepada Allah ataupun dia sendiri pun berzikir kepada Allah lalu tidak boleh diletakkan seperti itu ataupun tidak diludah seperti itu? Ini adalah perkara yang pelik sebab benda-benda ni dia berzikir kepada Allah. Tetapi mereka bukan mukallaf. Mereka tidak diberi tanggungjawab. Dia tidak bertanggungjawab. Kita inilah yang ada tanggungjawab. Kita ni mukallaf. Jadi kita ni duduk dalam bilik ayat. Janganlah kita lafaz dengan lafaz-lafaz zikir. Dekat situ tak sesuai, makruh kita buat tu. Kita tak sesuai, kita lafaz-lafaz zikir di situ. Tetapi kalau pokok ada dalam bilik ayat, demikian juga singki ada dalam bilik ayat, berus gigi ada dalam bilik ayat, mereka bertasbih kepada Allah dan mereka tidak dianggap apa-apa salah dekat dalam hal berkenaan. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu daripada perkongsian hari ini? Jika anda dapat sesuatu, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.